Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat menyambung lagi pengajian kita. Diharapkan dengan sambungan pengajian ini akan lebih memantapkan lagi ilmu, membolehkan kita mengerjakan ibadah dengan penuh perhatian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima ibadah kita ini dengan sebaiknya. Pada malam ini sambungan daripada pengajian yang lepas berkaitan dengan banyak berkata-kata. Dia kata barang siapa menyimpan ia daripada perkataan atas yang memberi manfaat. Apa maknanya Khadijah? Apa makna barang siapa menyimpang ia daripada perkataan di atas perkara yang memberi manfaat? Maksudnya, sesiapa yang fokus, bila dia nak bercakap, dia fokus kepada perkara-perkara yang memberi manfaat sahaja. Kalau perkara itu tidak memberi manfaat, dia tidak akan bercakap. Dia diam. Kata para alim ulama pengarang kitab kita ini, dia kata sesiapa yang mengawal untuk bercakap perkara-perkara yang memberi manfaat sahaja, nescaya sedikitlah oleh percakapannya. Itu maksud dia. Mana kalau sekiranya kita memikirkan bercakap perkara-perkara yang memberi manfaat, sudah tentu percakapan kita tak terlalu banyak. Kenapa? Sebab perkara yang memberi manfaat ni dia tak banyak. Kebanyakan orang yang banyak bercakap ni benda yang lara, benda yang sia-sia, benda yang tidak ada faedah. Daripada pagi sampai ke tidur dia bercakap, tak henti-henti. Jadi kalau nak bercakap benda-benda yang memberi faedah, memang tak banyak dah. Pendek kata banyak diam daripada bercakap. Maka hendaklah engkau fikirkan pada ketika engkau bercakap. Kata pengarang kitab kita ini, cuba kita fikir. Ketika mana kita nak bercakap, tolong kita fikir. Apabila kita nak bercakap perkara-perkara yang tidak memberi faedah, tolong kita fikir pada waktu itu bahawasanya jika menyebut kita akan nama Allah Ta'ala ganti kepada perkataan yang tidak berfaedah, nescaya adalah ia memberi keuntungan yang sangat besar. Pada waktu kita nak bercakap benda yang tidak berfaedah, kita berfikir. Kalau aku bercakap benda-benda yang memberi manfaat, contohnya perkara-perkara yang berkaitan dengan zikrullah, mana berzikir kepada Allah Ta'ala, perkara yang mengundang ingatan kita kepada Allah Ta'ala, ganti kepada perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang sia-sia, sudah tentu kita pada waktu itu akan memperoleh keuntungan yang amat besar. Kenapa? Kerana kata pengarang kitab kita ini, zikrullah, maknanya mengingati Allah Ta'ala ini, menyerupai ia akan sepotong emas. Allahu Akbar, hebatnya. Bandingan dia orang yang mengingati Allah, orang yang menyebut Allah, orang yang memperkatakan tentang kebesaran Allah, tentang kehebatan Allah, tentang neraka, tentang syurga, tentang kebangkitan hari akhirat, tentang bagaimana nasib kita nanti. Seolah-olah dia mempunyai sepotong emas. Emas ni, apabila disebutkan emas, sudah tentu barang yang amat berharga, yang menjadi kesukaan, yang menjadi kegemaran, yang menjadi kegilaan semua orang. Terutamanya orang perempuan bila sebut emas, Allahu Akbar, hak duduk dalam perut gila dah. Apatah lagi hak tua nak mati, lagi gila. Sebab itu ada cerita yang disampaikan kepada saya. Ada seorang warga emas ni hampir nak mati. Jadi orang datang ke rumah dia dah mati, panjang sangat nak mati. Jadi Cik Imam kata, marilah kita pakat baca Yasin kepada orang ni. InsyaAllah mudah-mudahan andai kata umur dia panjang, Allah Ta'ala beri kesihatan yang baik pada dia. Andai kata umur dia tak panjang, Allah Ta'ala permudahkan kematian dia.
Sebab itulah Nabi mengatakan iqra'un yasin ala mautakum. Nabi kata bacalah Yasin ke atas orang-orang yang hampir kematian di kalangan kamu. Mana untuk memudahkan kalau orang tu pendek umur dia mudah mati. Yasin ni. Baca Yasin. Molek sampai setengah. Apa nama ni di pertengahan Yasin ni. Bangun molek. Warga Mah ni orang tua ni bangun molek. Ya Allah Rabbi. Bangun. Panggil cucu dia. Tanya barang kemah dia ada mana. Barang kemah dia kan pada waktu sakit tu dia minta cucu dia simpan barang kemah dia tu. Mana gelang dia, tali leher dia, rantai dia. Yang minta cucu dia simpan. Jadi apabila diberi kesihatan pada waktu tu bangun tanya barang kemah. Apa maknanya? Maknanya barang kemas ataupun emas ini adalah sesuatu yang amat berharga yang diketahui oleh semua orang bahawasanya emas ini adalah amat berharga dan amat bernilai. Jadi kata pengarang kitab kita ini, kita memilih untuk berzikir kepada Allah Ta'ala ini seolah-olah kita telah memiliki sepotong emas, dan perkataan yang tidak berfaedah itu menyerupai akan sepotong tanah yang keras. Makna tanah kau. Baik kata kalau bercakap tak berfaedah ni seperti mana dia memiliki tanah kau. Tanah kol kah kejung. Tahu apa dia nak nanam pun tak boleh. Kamu mana Khadijah ni kan? Orang tak menanam di atas tanah kau ni sebab tak akan tumbuh aparan tanaman. Jadi tanah kau tak boleh kita nak menanam. Yang boleh kita menanam tanah yang gembur, tanah yang lembut. Itu bolehlah kita menanam. Baik. Dibandingkan orang yang selalu menggunakan lidah dia untuk zikrullah seolah-olah dia memiliki sepotong emas, berbanding dengan orang selalu menggunakan lidah dia untuk bercakap benda-benda yang tidak berfaedah seolah-olah dia memiliki tanah qah yang tidak bernilai dan tidak berharga. Maka betapa, makna bagaimana sukanya orang yang berakal meninggalkan ketul emas dan mengambil ia akan ketul tanah yang keras. Dia kata mana mungkin jika mu seorang yang berakal, jika mu betul-betul punya akal, mana mungkin kamu tinggal ketul emas kemudian mu ambil tanah kau. Gong, baiklah kata gong. Kalau sekiranya mu ni orang yang terbaik, orang yang tidak cacat pemikiran, sudah tentu kamu akan berburu-buru, sudah tentu kamu akan berlomba-lomba untuk memiliki dan mengumpul ketul emas. Kenapa? Kerana dia amat berharga. Berbanding dengan tanah kol yang nak buat apa-apa pun tak boleh. Dia kata ini jika perkataan itu tidak ada padanya dosa. Anda kata kita bercakap kosong tadi, percakapan itu tidak melibatkan dosa. Baik, bagaimana pula jika kita bercakap kosong itu, tiba-tiba percakapan itu membabitkan dosa. Maka jika ada padanya dosa, nescaya telah rugi ia dengan sebab meninggalkan emas dan mengambil gantinya sepotong api. Api pula. Anda kata percakapan kita itu sudahlah sia-sia. Yang kedua berdosa pula. Maka dia bukan lagi tanah kol. Dia adalah api yang akan membakar dan akan menghanguskan mana-mana orang yang memegangnya. Jadi oleh yang demikian, kata dia, yang demikian itu rugi yang amat sangat kepada mereka yang memilih mengambil bara api dengan meninggalkan ketulan emas. Maka setengah daripada segala perkataan yang tidak memberi manfaat itu. Dia kata tadi, orang yang baik, orang yang fokus kepada bercakap perkara yang memberi manfaat. Dia kata apa dia perkara yang memberi manfaat ini? Dia kata di antara perkataan, orang yang terbaik sudah tentu dia tinggal daripada bercakap perkataan-perkataan yang tidak memberi manfaat. Jadi dia kata apa dia perkataan yang tidak memberi manfaat ini? Antaranya perkataan yang tidak memberi manfaat. Contoh, seperti mencerita ia segala perjalanan dan kelakuan makanan bagi segala negeri dan segala adat manusia. Selalu kita bercakap, orang Arab makanan dia, makanan asasi dia roti. Orang Malaysia makanan asasi dia nasi. Itu bagi para alim ulama, kalau kita bercakap tentang perkara ini,
dianggapkan percakapan itu tidak memberi manfaat. Dianggapkan perkataan itu tidak memberi faedah. Kenapa? Sebab makanan ni, bila dia berada dalam negeri itu, dia mesti akan makan makanan negeri itu. Sebagai contoh orang Arab, apabila dia berada di negara kita Malaysia, lama-lama dia akan terbiasa akan makan nasi. Sama juga dengan saya. Satu ketika dulu saya belajar di Mesir, di peringkat permulaan kita tak boleh makan roti ini. Sebab orang Arab dia makan roti. Makan ta'miyah, makan kibdah, itu makanan orang Arab. Jadi kita orang Malaysia selalu makan nasi. Bila sampai di negara Arab, nak dapat beras ni payah. Nak dapat beras pula kena import daripada Filipina. Daripada Malaysia tak sampai beras, kena import daripada Filipina. Kadang-kadang beras ni terputus. Lama-lama kita memaksakan diri kita untuk makan roti, untuk makan kibdah, untuk makan ta'miyah. Lama-lama makanan itu menjadi makanan asasi kita. Jadi maknanya tak perlu kita bincang. Perkara ni secara automatik dia akan jadi macam orang kahwin lah. Bila orang tu kahwin tak perlu cerita. Kena buat begini, kena buat begini, kena buat... Tak payah. Dengan sendiri dia pandang. Tahu-tahu boleh seorang anak. Tahu-tahu 2 orang anak. Tahu-tahu 3 orang anak. Bila masa dia belajar? Tak payah belajar, dia pandang dengan sendiri. Jadi sebab itu dia kata tak perlu kita dok bahas, kita dok bincang tentang kelakuan makanan bagi sesebuah negeri ataupun adat bagi sesebuah negeri. Kenapa? Kerana itu dianggapkan sebagai perkataan yang tidak memberi manfaat. Dan juga di antara perkataan yang tidak memberi manfaat, yaitu membincangkan kelakuan manusia dan membincangkan kelakuan perniagaan, membincangkan berkaitan dengan perusahaan. Tak perlu. Mana kalau kita nak fokus kepada apa benda yang kita nak buat, itu tak apa. Ini lepas bincang-bincang. Macam mana durian kita hari ni tak lakulah. Kita bawa banyak kilo tak lakulah. Lepas duk ulang. Mula tu bincang pada waktu pagi pasal tak laku. Lepas tu jam 11 ulang lagi tak laku lagi. Jam 2 tak laku lagi. Jam 3 tak laku lagi. Tapi Zuhur tak semayang. Asar tak semayang. Maghrib tak semayang. Isya tak semayang. Yang ni tidak dibincangkan. Dibincangnya, yang dia bincangnya, pasal apa tak laku? Pasal apa tak laku? Senang je nak suruh laku durian. Dia jual murah. Ataupun bui free. Laku selalu. Okey. Inilah setengah daripada barang yang banyak manusia berkata-kata padanya. Dia kata, apa yang telah saya sebut itu, itulah perkara yang menjadi kelaziman dan menjadi kebiasaan manusia memperkatakan. Maka setengah daripada kebinasaan lidah amatlah banyak. Antaranya ialah berdusta dan mengumpat dan berbantah dan memuji dan melawak. Kebinasaan lidah ni amat banyak. Di antara kebinasaan lidah, yang pertamanya suka berbohong. Di antara lagi kebinasaan lidah, suka mengumpat. Di antara lagi kebinasaan lidah, suka berbantah-bantah. Di antara lagi kebinasaan lidah, suka memuji. Sepatutnya kita tak perlu puji, kita puji. Hari ini memang ramai di kalangan kita yang suka memuji. Kadang-kadang dia puji anak dia, bagus anak kita, baik anak kita. Baik apa? Semayang band tak? Baik anak kita, tapi masuk dapur, mak belaka kena buat. Mak kena masak, mak kena goreng ikan, kena buat tu, kena... Tapi dia memuji, memanjang anak dia. Bagus. Akhir sekali bila anak yang dipuji ni dikatakan bagus, menikah dengan seorang lelaki, akhir sekali lelaki tu ambil buh tu dalam tu sapu. Anak dia tu ambil buh dalam tu sapu. Kenapa? Dia kata bagus, mananya malah hangit. Suruh masak malah. Kalau masak pun hangit letung. Kalau masak pun jadi metah. Allahu Akbar. Mananya mak dia dah puji melangit sebelum meloni. Rupa-rupanya tak tahu apa dia yang dia puji. Kerana cinta dan sayangnya kepada anak, dipuji berlebihan. Jangan. Kemudian melawak. Melawak ni juga di antara perkara yang mengundang kebinasaan yang berpunca daripada lidah. Sebab melawak ni dia guna lidah juga. Adapun berdusta, maka iaitu mengkhabar akan sesuatu atas menyalahi barang yang ada ia di atasnya. Sama ada mengetahui ia akan yang demikian itu dan sengaja ia ataupun tidak mengetahui.
Makna begini, dia nak mendefinisikan berbohong tu apa dia. Berbohong ni ta'rif dia ataupun definisi. Definisi berbohong ni maknanya apa? Maknanya seorang itu mencerita sesuatu yang menyalahi perkara sebenar. Contoh, orang tanya, apa yang dia beritahu kepada kita? Oh, tadi aku tengok apa nama ni, Mak Cik Kharijah bawa lembu, comel lembu dia nak buat korban. Tapi kaki ada dua. Kaki ada dua. Sama ada orang yang bercakap tu memang dia tak tahu ataupun dia tahu bahawa lembu tu sebenarnya ada 4 kaki. Cuma dia sengaja dia bercakap 2. Maknanya apa? Makna percakapan dia tak sama dengan wakil, tak sama dengan perkara yang sebenarnya berlaku, maka dinamakan berbohong. Ingat baik-baik. Sama ada dia bercakap itu dengan sengaja ataupun sebetul-betul dia tak tahu, maka dinamakan berbohong. Dan kata dia mengetahui, sama ada dia tahu yang lembu itu tu kaki 4, kemudian dia cakap kaki 2, ataupun dia sengaja bercakap mengatakan lembu itu kaki 2 walaupun dia tahu kaki 4, dikatakan sama ada mengetahui ataupun sengaja itu merupakan syarat utama menjadi penyebab kepada seorang itu berdosa. Ingat baik-baik. Syarat utama ni, syarat utama menjadikan seorang itu berdosa kerana dia tahu tetapi dia tak cakap sebetulnya. Yang kedua, dia sengaja nak bercakap tak betul. Sedangkan Islam suruh kita bercakap bil waqi', makna mengikut apa yang sebetulnya berlaku. Kita tidak digalakkan oleh Islam bercakap bohong. Ingat baik-baik. Islam tidak menggalakkan dan tidak membenarkan sama sekali umatnya bercakap bohong, hatta bergurau sekalipun tak boleh. Sebab itu baginda Nabi SAW satu ketika pernah didatangi oleh seorang perempuan tua, kemudian dia meminta kepada baginda Nabi mendoakan agar perempuan tua ini dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Ta'ala. Makcik tua ni jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, tolonglah kamu doakan makcik ini supaya makcik dapat masuk syurga. Nabi bergurau. Nabi kata, makcik, dalam syurga ni tak ada orang tua. Sebab apa Nabi cakap begitu? Sebab yang meminta Nabi mendoakan dia ni adalah orang tua. Nabi kata, makcik, dalam syurga ni tak ada orang tua. Sedih makcik itu menangis terus. Menangis terus, sesak dia. Kenapa? Sedih, dia tua dah, nak jadi muda macam mana, tak boleh dah. Kalau begitu tidak ada harapan nak masuk syurga. Nabi terus memperbetulkan situasi. Makcik begini, sebenarnya dalam syurga ini tidak ada orang tua. Bahkan kalau sekiranya orang tua dimasukkan ke dalam syurga, Allah Ta'ala ubah dia menjadi muda. Allah Ta'ala ubah dia menjadi muda. Jadi makcik jangan risaulah. Kalau makcik dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga, walaupun sekarang usia makcik sudah pun lanjut, walaupun makcik dalam kedudukan sudah pun tua, maka makcik akan diubah menjadi muda. Suka makcik itu apabila mendengar penjelasan yang dijelaskan oleh baginda Nabi. Sedangkan Nabi bergurau pun merupakan perkara yang betul. Kalau kita bergurau, hak cakap betul tu dah lagi menipu. Apatah lagi bergurau. Kalau bergurau lagi-lagi lah menipu. Baik. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Sesungguhnya Allah Taala melaknat ke atas orang-orang yang berbohong. Mana-mana orang yang berbohong, Allah Taala laknat. Ingat baik-baik, laknat maksudnya Allah Taala jauhkan dia daripada rahmat. Sebab itu kalau kita perhati orang yang suka berbohong ni, cuba tengok hidup dia. Macam mana kehidupan dia? Kehidupan dia selalu risau, kehidupan dia selalu rusin, kehidupan dia tidak tenang, tidak aman, dan gelisah memanjang. Dan rezeki dia selalu tidak mencukupi. Ni orang yang suka berbohong. Kenapa terjadi begitu? Sebab lama dah Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran, فَنَجَعَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ, Allah akan jadikan laknatnya 'alal kadhibin, kepada mana-mana si pembohong. Jadi oleh demikian, para penonton yang saya hormati sekalian, ingat, mulai sekarang cuba sedang upaya menjadikan kita orang yang apabila bercakap, semua percakapan kita benar-benar belaka, betul-betul belaka, kena dengan agama, prinsip agama. Tu dia. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi kata, alaikum bisidqi. Kalau ada soalan boleh tanya Kalau ada soalan boleh tanya terus di skrin. Nanti saya ataupun anak saya tolong baca dan saya akan jawab. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, alaikum bisidqi. Lazimlah oleh kamu bercakap benar. Nabi kata, hendaklah kamu sentiasa bercakap benar. Kenapa? Fa inna sidqa, sesungguhnya bercakap benar ni, kata Nabi, yahdi ilal birri, menyampaikan kepada kebaikan. Orang yang bercakap benar ini akan membawa dia sentiasa menjadi baik. Baik belaka-laka. Baik apa? Baik dari sudut percakapan dia, baik dari sudut perbuatan dia, baik dari sudut tingkah laku dia, baik dari sudut akhlak dia, baik dari sudut pergaulan dia dengan manusia, baik dari sudut dia dengan anak dia dan anak dia dengan dia, baik segala-gala. Andai kata kita melazimi bercakap benar. Ustaz di akhir kuliah, dia kata apa ni? Ustaz di akhir kuliah minta Ustaz share sepatah dua kata untuk memberi semangat kepada semua rakan-rakan yang sedang takut, stres dan kehilangan kerja. Okey, terima kasih Ana. Terima kasih, insya-Allah. Okey. Wal birru, dan kata Nabi, sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah, akan membawa seseorang itu ke syurga Allah. Tengok, apabila kita konsisten dengan bercakap benar, maka ekoran daripada selalu kita bercakap benar ini akan membawa kepada kita suka melakukan sebarang bentuk kebajikan, sebarang bentuk kebaikan. Apabila kita selalu melakukan kebajikan dan kebaikan, maka itulah yang akan memasukkan kita ke dalam syurga Allah. Alhamdulillah. Baik, wa ma zala ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa. Nabi kata, sentiasalah seseorang itu bercakap benar, wa yataharra sidqa, dan betul-betul dia menjadi orang yang benar. Apabila dia berusaha untuk bercakap benar, sehingga bercakap benar ni menjadi sebatian dalam diri dia. Tak ada lagi pembohongan, tak ada. Bahkan dia bila bercakap tidak ada yang dia ucapkan kecuali benar-benar belaka. Macam ni mahkamah ni kan. Apabila kita masuk mahkamah, sebelum hakim ini akan menanya kita orang yang bersalah, sama ada pelanti ataupun defendant, dua-dua kena angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi, sesungguhnya saya tidak akan bercakap kecuali benar-benar belaka. Makna kita akan bercakap benar-benar. Itu dalam mahkamah dunia pun diminta supaya kita jangan berbohong. Ini kan pula kita nak masuk syurga Allah Ta'ala. Lagi-lagilah bercakap benar ini menjadi perak utama untuk membolehkan kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga. Hatta yaktuba indallahi siddiqan. Jadi apabila dia selalu bercakap benar, sehingga ditulis di sisi Allah Ta'ala ini, orang ini adalah orang yang benar. Wa iyyakum wal kizba, kata Nabi, jauhilah oleh kamu akan bercakap bohong. Fa innal kizba yahdi ilal fujur, sesungguhnya orang yang selalu bercakap bohong ini akan membawa kepada dia melakukan dosa. Wal fujur, manakala dosa pula, yahdi ilan nar, akan membawa seseorang itu memasuki neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tengok, bercakap bohong ini akan membawa tuan yang bercakap itu memasuki neraka. Wa ma zala al-'abdu yataharra al-kadhba wa ma zala al-'abdu yataharra al-kadhiba, dan sentiasalah seorang itu membiasakan diri dia dengan bercakap bohong, hatta yaktuba indallahi kadzaban, sehingga akhirnya Allah Ta'ala tulis orang ini adalah kaki pembohong. Bila Allah Ta'ala mentakdirkan dan menulis orang ini adalah pembohong, memang payahlah. Sebab Allah Ta'ala yang sudah menulis. Kalau kita tak jadi masalah. Jadi oleh yang demikian, tuan-tuan sekalian, jangan sampai peringkat di sisi Allah Ta'ala ditulis kita adalah kaki pembohong. Jangan.
Cuba sedang upaya untuk memastikan kita menjadi manusia yang terbaik. Dan Nabi SAW bersabda lagi, Nabi kata, iyyakum wal kadhiba. Nabi kata, jauhilah oleh kamu akan diri kamu daripada bercakap bohong. Fa innal kadhiba, sesungguhnya bercakap bohong ni, kata Nabi, mujanibul lil iman, akan menjauhkan seorang itu daripada iman. Ya. Iman kita ni, kata Imam Ghazali, al-imanu yazidu tauratan. Iman kita kadang-kalanya dia akan bertambah banyak. Wa yanqusu tauratan ukhra. Kadang-kalanya dia akan berkurang. Jadi oleh demikian, sebab itu kita tengok Alawiyah, kadang-kadang kita sekali-sekala nampak warung. Oh. Bila tiba dengan gaya yang moleknya, sembahyang ni lepas sunat ba'diyah, sunat qabliyah, lepas tu sunat ba'diyah, lepas tu baca Quran pula, lepas tu datang ke masjid, ya Allah Rabbi, lama-lama pula duduk dalam masjid, macam-macam benda baik dia buat. Ketika mana iman dia meningkat. Jadi bila dia dapati iman dia menurun, ya Allah Rabbi, usahakan sembahyang sunat dia tak buat, sembahyang fardu pun dia tak buat. Ya Allah Rabbi, na'udzubillah min zalik, ini teruk ni. Jadi oleh demikian, ingat baik-baik, menjadi faktor utama, menjadi penyebab utama iman kita menjadi jauh, terhakis, menjadi kurang. Kerana apa? Kurang daripada banyak sangat kita bercakap bohong. Baik. Nabi SAW bersabda lagi, Nabi kata, idza kadzibal 'abdu kizbatan, apabila seorang hamba itu berbohong dengan satu-satu pembohong, taba'adahul malaku mailan min natli ma ja'a bihi, maka para malaikat yang ada bersama dengan kita ni, ada ramai ni malaikat ni, Cik Zahir, di sisi kita ni, yang duduk dekat dengan kita, malaikat Raqib Atid, itu malaikat ni memang duduk dekat dengan kita. Malaikat rahmat ada dekat kita. Jadi kita ni sekarang ni kita berada dalam majlis ilmu, lagi-lagilah ramai malaikat memayungi. Malaikat menebarkan sayap dia seluas-luas dia memayungi kita semua. Tapi sayang kita tak nampak, kita tidak rasai dan kita tidak sedari yang malaikat ini menebarkan sayap dia kerana suka dan redha kepada kita, kerana kita berada di taman syurga. Baik, bagi mana-mana orang yang sekali saja berbohong, maka kata Nabi, taba'ada anhul malaikah, taba'ada anhul malaku, maka akan larilah sejauh-jauhnya malaikat. Kata dia, mailan minnat lima ajabihi, dia sejauh 1 mil. 1 mil ni, pada mereka, kalau saya tengok kamus, 1 mil sejauh 1609 km. Allah, jauh 1609 kilometer. Jauhnya lari malaikat daripada kita. Kenapa? Minnatni ma ja'a bihi, kerana busuk cakapan yang kita keluarkan itu, kerana busuk pembohongan yang kita lakukan itu. Allahu Akbar. Nur Azizan, andai kata kita faham betul-betul lah, rupanya bercakap bohong ni busuk, agak-agak awak suka ke tak? Awak tu laki awak busuk pun awak tak berapa nak tidur sekali dah. Ini tu laki. Tu laki awak itu orang yang disayangi. Ini pula busuk kerana bercakap ni. Jadi walau bagaimanapun, oleh kerana kita sudah menjadikan percakapan bohong ini satu budaya, satu amalan biasa, satu kelakuan di dalam melayari bahtera kehidupan, maka busuk yang diperkatakan itu seolah-olah tidak menjadi apa-apa. Ingat tu esok cocok. Tak apa. Don't worry, tak jadi masalah. Terima kasih kakakku Siti Fatimah. Jadi, oleh yang demikian, rakan-rakan yang ku kasih sekalian, marilah sama-sama kita berusaha secara upaya memastikan bahawa diri kita, keluarga kita terselamat daripada bercakap bohong. Cuba sedaya upaya. Saya katakan cuba. Nak tinggal terus daripada bercakap bohong ni payah awak, payah. Memang payah. Tetapi kita cuba. Hari ini bila nak bercakap bohong, kita cepat-cepat istighfar, astaghfirullahalazim. Bila tercakap bohong, astaghfirullahalazim. Lama-lama apabila kita selalu
ada perkataan yang menjadi imbas, menjadi imbasan kepada percakapan kita. Lama-lama cakapan bawaan ini menjadi satu perkara yang tidak disukai oleh kita. Jadi oleh kerana ana inginkan untuk saya memberi kata-kata semangat, terutamanya kepada mereka yang terkesan disebabkan COVID-19 ini, hilang mata pencarian, hilang sumber pekerjaan. Saya nak ingatkan kepada rakan-rakanku sekalian, ingatlah bahawa Allah Ta'ala datangkan bala kepada kita ini. Kenapa? Dalam pengajian lepas saya dah jelaskan. Allah Ta'ala datangkan bala kepada kita ini. Kenapa? Yang pertama kerana kecuaian kita, kerana kesilapan kita, kerana kesombongan kita, kerana kejahatan kita. Allah Ta'ala ni memang terlalu payah dia nak datangkan ujian kepada hamba dia. Kenapa? Kerana dia terlalu sayang. Walaupun hamba dia deraka kepada dia, dia masih lagi beri segala-gala nikmat. Walaupun kadang-kalanya dia tarik sikit je nikmat. Dia tak tarik semua sekali. Dia tarik sikit je. Untuk apa? Untuk memberi kesedaran kepada kita. Jadi dengan berlakunya COVID-19 ini, kita dapati boleh dikatakan menyeluruh. Jadi ana minta supaya saya bagi suntikan semangat kepada orang ni. Okey ana, kalau ana punya kawan yang sedemikian, ana cuba tanya kawan tu balik, mu ni bagaimana semayamu cukup ke tidak? Bagaimana puasa-puasamu sebelum ini cukup ke tidak mengqadanya? Kalau tak cukup, kamu qadha ke tidak semayang? Bagaimana yang kamu solat sekarang ini? Kamu solat dalam keadaan kamu belajar, ataupun kamu solat dalam keadaan membabi buta, ataupun kamu solat berdasarkan tengok-tengok orang je. Bila orang solat, kita solat juga. Kita timbulkan soalan itu kepada dia. Biar dia jawab. Kalau dia jawab, aku semayang pun tak cukup, padan dengan mukamu. Kalau dia jawab, aku puasa banyak lagi tak qada, padan dengan mukamu. Kalau dia jawab, aku semayang dalam keadaan tak belajar, padan dengan mukamu. Kenapa saya jawab begitu? Karena tempat-tempat yang menyediakan ruang untuk kita belajar ni terlalu banyak. Di masjid boleh kita belajar, di surau boleh, di dewan boleh, di padan bola boleh, dalam YouTube boleh, dalam TV boleh. Boleh, segala-galanya boleh. Kalau kita nak berubah. Tetapi oleh kerana angkuh, sombong kita ni, kita merasakan kita ni tak perlu kepada Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala datangkan ujian ini untuk menyadarkan semua sekali. Bukan kata kawan kita, termasuklah kerajaan sekali. Termasuklah pemimpin negara, termasuklah pemimpin negeri, termasuklah pemimpin daerah, termasuklah pemimpin kampung, termasuklah suami isteri di rumah, termasuklah anak-anak, termasuk semua sekali makhluk. Hari ini dia memberi kesan, bukan sahaja orang biasa. Ustaz-ustaz juga memberi kesan. Ustaz yang sebelum ini kerja dia ceramah. Apabila ada ceramah, adalah bayaran, adalah gantian, adalah imbuhan. Sekarang ceramah tak boleh. Bila tak boleh, dia nak dapatkan sumber pendapatan daripada mana? Tapi kenapa ustaz ni boleh hidup je? Tak merintih pun. Kerana kita ada Allah. Bila ada Allah, kita minta doa dengan Allah. Di samping kita kena membuat anjakan paradigma. Kita kena fikir. Kepala otak kita nak buat kerja apa? Jangan kita duduk di rumah, kita duduk menengung aku. Kerja tak ada. Kita tak mikir dah plan alternatif lain. Sebab itu sahabat-sahabat saya yang dulu kerja hebat-hebat bawa Grab. Sekarang bawa Grab apa ni? Yang bawa makanan tu Grab je. Grab food. Bawa Grab food, ya Allah Rabbi. Dia beritahu kepada saya, dia kata bolehlah Ustaz, kadang-kadang RM100, kadang-kadang RM150 atas kerajinan kita. Jadi saya kata purata berapa sebulan? Dia kata ada 3,000, kadang-kadang 3,000 lebih. Lepas tu saya kata, tolong kamu ceritakan kepada saya, apa yang menyeronokkan awak sewaktu awak hantar makanan kepada orang? Dia kata, Ustaz, kebanyakan apabila saya sampai di rumah untuk menghantarkan makanan, tuan rumah ni bukan dia bayar sejumlah wang mengikut bayaran barang yang ditempuhnya. Bahkan dia bayar lagi lebih, beri kepada saya. Yang kedua, saya tanya, apa amalan awak? Amalan saya, Ustaz, apabila saya bawa Grab food ini, saya akan cari mana-mana tempat. Kalau waktu pagi saya tak miss daripada mengerjakan salat duha. Dan waktu saya bawa motor ni, Ustaz, saya berdoa. Mulut saya ni tak pernah berhenti daripada berdoa, ya Allah, murahkanlah rezeki aku, ya Allah. Sianya aku
terpaksa bekerja sebegini untuk menyara anak isteri aku. Ya Allah, peliharalah aku, berilah kemudahan kepada aku. Tengok, orang ni. Ada pun orang yang satu lagi, dia bawa GrabFood juga, tapi payah sumber perolehan dapat kepada dia. Kenapa? Sebab semayang pun tak, apa pun tak, doa pun tidak. Tengok. Jadi apabila berlakunya demikian, maka dia memberi jawapan kepada kita. Orang yang jauh dengan Allah, Allah akan jauhkan dia. Orang yang jauh dengan Allah, Allah akan jauhkan diri daripada dia. Orang yang dekat dengan Allah, Allah akan dekatkan diri dengan dia. Jadi apabila Allah Ta'ala dekat dengan kita, Allah Ta'ala akan beri apa saja yang kita nak, insya-Allah. Kalau Allah Ta'ala tak beri pun apa yang kita nak, barangkali Allah Ta'ala akan beri yang lain. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala amat mengetahui. Jadi kadang-kadang sebagai contoh, ada rakan-rakan kita ni duk minta nak tambah bini. Ya Allah, berilah kepada aku tambah bini. Allah Ta'ala tak beri kepada dia tambah bini. Allah Ta'ala beri kepada dia dapat beli rumah. Dia tak perasan tu. Allah Ta'ala beri rezeki dapat beli rumah. Yang dia nak tambah bini, tambah bini, tambah bini. Dia tak tahu. Barangkali kalau tambah bini, rumah pun tak dapat beli, apa pun, barangkali dia tidak akan dapat memiliki semua sekali. Barangkali tidur dalam gua ayah, nak boleh jadi. Kalau tambah bini. Kenapa? Balik pada bini pertama mengamuk. Balik kepada bini yang kedua, mengamuk akhir sekali, tidur dalam kandai ayah. Apa erti? Jadi sebab itulah, apa yang kita minta, bila Allah Ta'ala tak beri, sebetulnya apa yang kita minta, Allah Ta'ala akan beri gantian. Gantian yang Allah Ta'ala beri itu sebenarnya, ia berbentuk manfaat yang amat bermakna kepada kita. Jadi sekadar itu dulu yang dapat saya sampaikan pada malam ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pagi besok kita sambung lagi. Tajuk dia, ada pun mengumpat. Tajuk mengumpat. Pagi esok tajuk dia, tajuk mengumpat. Pakai ajak ramai-ramai dengan kuliah subuh kita esok 6.45 pagi. Tajuk mengumpat. Mudah-mudahan kita boleh faham apa yang dimaksudkan dengan mengumpat. Dan kadang-kalanya mengumpat ini dibolehkan. Bukan kata semua mengumpat tak boleh. Tak. Ada juga mengumpat yang dibolehkan. Jadi insya-Allah kupasannya akan sampaikan oleh saya pada